Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi kita masih lagi dalam modul yang keempat, iaitu modul Let's Manage. Okey, jadi dalam video sebelum ini kita fokus kepada cara mengawal stres dalam jangka yang pendek menggunakan tips 10B. Jadi kenapa dia panggil tips 10B? Sebab semua tips-tips dia bermula daripada huruf B, iaitu B yang pertama adalah bertenang, B yang kedua bernafas, berkata positif, beribadat mengikut agama masing-masing. B yang kelima adalah bercakap dengan seseorang, iaitu sama ada ahli keluarga yang terdekat, sahabat yang boleh dipercayai, teman hidup anda ataupun saudara mara anda yang terdekat. Kemudian selain daripada itu, tips B yang seterusnya adalah berurut. Sebab berurut ni boleh mengelegakan tegangan dekat otot-otot leher, otot-otot bahu ataupun kaki kita sendiri. Selain daripada berurut, kita juga boleh berehat dan mendengar muzik. Selain daripada itu, beriadah. Contoh beriadah yang kita dah bincang tadi adalah seperti berkelah, mendaki gunung, mendaki bukit, berenang, ataupun beriadah yang paling simple yang anda boleh buat adalah contohnya anda bermeditate, iaitu contohnya melakukan yoga. Selain daripada itu, selain daripada beribadah, selain daripada beriadah, B seterusnya adalah bersenam. Jadi tadi kita juga dah kongsikan beberapa YouTube channel video yang boleh dicontohi sebab dia punya motivation dan video tu sangat enjoy. Selain pada bersenam, kita juga boleh kawal diri kita dengan berfikiran positif. Pada video kali ini, anda akan didedahkan dengan tips-tips penyelesaian jangka panjang. Jadi dalam untuk tips mengawal stres dalam jangka yang masih panjang ini, kita akan menggunakan konsep ideal. Jadi ideal ni sebenarnya adalah akronim bagi perkataan I, identify, D, describe, E, evaluate, A, act and L for learning. Okey, jadi pada modul kali ini kita akan kupas satu persatu akronim ideal ini, satu persatu komponen ini, supaya kita lebih jelas dalam menyelesaikan masalah kita untuk menangani stres dalam jangka masa yang panjang. Okey, di hujung penerangan konsep ideal ini, saya akan memberi satu contoh case study yang kita boleh selesaikan mengikut konsep ideal yang kita akan belajar selepas ini. Jadi tanpa membuang masa, kita akan ke konsep ideal yang pertama, iaitu I ni untuk identify. Jadi dalam identify ini kita akan fokus kepada isu ataupun punca stres yang sebenar. Kita kena pasti tahu punca ataupun situasi stres yang sebenar yang kita hadapi. Individu yang mengalami stres itu perlu jelas dan perlu clear dengan kenapa dan bagaimana stres dia itu terjadi dan macam mana stres itu mengganggu perasaan, mengganggu pemikiran dia sampai menyebabkan dia berasa stres. Kemudian kita beralih pula kepada konsep ideal yang kedua, iaitu D. D ni adalah untuk describe. Describe dalam bahasa Melayu menghuraikan. Jadi dalam fasa describe ini, seseorang individu yang mengalami stres itu mestilah boleh menghuraikan situasi stres yang dia hadapi. Jadi tadi masa I
identify, kita dah cuba untuk mencari punca stres ini. Dalam fasa describe ini pula, kita akan cuba untuk mencari adakah punca ini boleh diubah ataupun tidak boleh diubah. Okey, baiklah. Jika punca stres ini boleh diubah, kita perlulah fokus kepada masalah tersebut. Kemudian kita cuba cari penyelesaian bagi situasi atau masalah yang kita hadapi itu. Jika situasi stres kita tak boleh diubah, contohnya stres yang disebabkan oleh kematian ataupun stres yang disebabkan oleh ibu bapa kita ataupun ahli keluarga kita yang lain, kita tak boleh ubah kematian itu untuk individu itu tersebut hidup kembali. Kita tak boleh ubah orang lain yang bermasalah itu. Daripada contohnya kalau parent kita nak berpisah, kita tak boleh ubah dia orang untuk bersama semula kan. Okay, ini jadi contoh stres-stres yang tak boleh diubah. Jadi untuk stres-stres yang tak boleh diubah, langkah pertama kita adalah kita cuba fokus kepada emosi kita. Seterusnya, kita kawal emosi kita dengan mengendalikan emosi kita secara positif. Contohnya dengan menerima keadaan yang kita alami, itu, dan kita kena terima hakikat masalah kita itu. Kemudian secara perlahan kita cuba tukar mindset kita dengan memberi makna ataupun value yang baik kepada situasi tersebut. Okay, itu untuk fasa describe. Seterusnya kita akan ke konsep ideal yang ketiga, iaitu E untuk evaluate. Jadi evaluate dalam bahasa Melayu juga membawa maksud menilai. Baiklah, dalam fasa evaluate ni kita harus cuba untuk kenal pasti dan fikirkan beberapa cara atau alternatif untuk menyelesaikan masalah yang kita sedang alami. Untuk menyelesaikan masalah yang kita sedang alami pada ketika itu. Kemudian bila kita dah ada cara ataupun alternatif tu, kita dah ada jalan tu, kita cuba timbangkan pula apakah kebaikan dan keburukan dia, kekuatan dan kelemahan bagi setiap cara atau tindakan yang kita ambil itu. Dan kita lepas menilai, kita haruslah mengambil alternatif yang baik. Kita tidak mengambil tindakan yang lebih merumitkan masalah kita. Okey, baiklah. Seterusnya, konsep ideal A adalah untuk act. Jadi dalam fasa act ni, kita perlulah pilih cara penyelesaian yang terbaik, dan kita mestilah bertindak atas pilihan yang telah kita lakukan. Okey, baiklah. Untuk konsep idea yang terakhir, iaitu L untuk learn. Untuk learn ni, kita boleh cuba untuk semak semula keberkesanan tindakan yang kita dah buat sebelum ini. Dan contohlah kalau tindakan kita buat tu berhasil dan memberi kesan yang efektif, yang baik, jadi tak salah untuk kita puji diri kita sendiri, untuk kita acknowledge tindakan yang kita dah buat itu, ataupun kita boleh juga self reward diri kita. Jadi itu tadi adalah serba sedikit konsep idea yang saya kongsikan. Dan di akhir modul ini kita akan kongsikan tentang sedikit case study. Dia adalah seperti berikut. Shima ni adalah anak pertama, anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Dan Shima adalah seorang pelajar tahun 3 di Universiti Malaysia. Sejak PKP ini, dia telah mula belajar secara atas talian di rumahnya sendiri. Jadi, yelah sebab PKP kan, jadi semua universiti tutup. Shima ni dia dah 3 kali terlambat hantar tugasan individu dia, sebab dia terlupa tarikh hantar tugasannya kerana sibuk menguruskan kerja-kerja rumah dan adik-beradiknya lain. Kerana ibu bapanya bekerja sebagai seorang doktor dan seorang ahli farmasi di hospital besar Kuching. Jadi setelah markah tugasan dia keluar, Shima berasa sangat sedih dan stres kerana markahnya yang rendah akibat dipotong sebab dia terlambat menghantar tugasan. Okey, jadi kita akan cuba selesaikan masalah ini menggunakan konsep ideal tadi yang kita dah belajar sebelum ini. Jadi first, apa yang kita patut buat adalah identify, iaitu kenal pasti apa punca masalah dia.
Okay, jadi tadi dia ada mention yang dia stress dan sedih kerana markah dia rendah akibat terlambat menghantar tugasan. Jadi dekat sini kita cuba identify apakah perasaan yang dia sedang rasa, apakah perasaan yang sedang alami. Okay, tadi dia kata stress dan sedih. Okay, itulah perasaan dia. Kita identify pula kenapa dia sedih, kenapa dia stress. Jadi kenapa? Sebab markah dia yang rendah. Kemudian kita tanya lagi, kenapa? Kenapa markah? Apa yang boleh membuatkan markah anda menjadi rendah? Jadi itu adalah punca dia adalah sebab dia terlambat hantar tugasan. So kat situ kita dah dapat lah, lepas kita dah tanya kenapa, kita dah dapat identify the core problem of this girl, iaitu dia sebab dia terlambat hantar tugasan. Untuk konsep idea yang kedua adalah lepas kita identify, kita akan describe punca masalah kita itu, punca masalah Shima. Jadi kenapa Shima ni terlambat hantar tugasan? As dia mention dekat case study before, sebab dia selalu lupa tarikh, sebab dia sibuk menguruskan kerja-kerja di rumah dan juga adik-beradiknya. Terdapat lambakan kerja atau bebanan kerja yang diletakkan ke atas Shima, dan Shima juga sedang struggle untuk menguruskan masa dia sendiri, antara masa dia untuk keluarga dia dan juga masa dia untuk diri dia sendiri untuk belajar. Jadi kat sini kita jumpalah pengurusan masa itu, pengurusan masa dia, pengurusan diri ataupun pengurusan masa dia yang menyebabkan dia terlambat hantar tugasan dia. Okay, seterusnya untuk konsep idea yang seterusnya adalah evaluate. Jadi untuk evaluate ni kita tengok tadi kan masalah dia adalah pengurusan masa. Jadi adakah pengurusan masa ni masalah yang boleh ubah ataupun masalah yang tak boleh diubah? Jadi pengurusan masa ni sebenarnya adalah sesuatu yang fleksibel dan boleh diubah. Selepas kita tahu, okey, pengurusan masa ini adalah punca yang boleh diubah, kita cari alternatif yang kita boleh cipta untuk selesaikan masalah ini. Okey, contohnya antara alternatifnya adalah Shima boleh berbincang semula dengan ibu bapa dan adik-beradik dia. Dia boleh cuba untuk bahagikan kerja-kerja rumah kepada adik-adiknya juga. Selain daripada itu, Shima juga perlu buat jadual waktu untuk dirinya sendiri supaya dia boleh manage masa dia dengan baik. Okay, itu adalah alternatif yang baik. Kalau alternatif yang negatif, Shima boleh je marah adik-adik dia ataupun marah ibu bapa dia yang menyebabkan markah tugasan dia menjadi rendah, ataupun lagi senang, Shima boleh je larikan diri daripada rumah supaya dia boleh fokus untuk pembelajaran dia. Jadi dekat sini kita ada alternatif baik dan alternatif yang negatif. Jadi kat sini dekat fasa evaluate ni kita nilai mana alternatif yang baik yang boleh mendatangkan efek yang baik kepada Shima. Kemudian kita ke fasa seterusnya, iaitu fasa act ataupun bertindak. Jadi dalam fasa ini Shima bolehlah bertindak mengikut pilihan yang dia dah buat di fasa evaluate tadi. Untuk fasa yang terakhir sekali, iaitu fasa learn. Dalam fasa ini bergantung pada diri Shima sendiri. Jika Shima berjaya untuk melaksanakan konsep idea tadi dengan sempurna dan memberi kesan yang baik, Shima bolehlah tak salah untuk diri Shima untuk dia self reward diri dia sendiri ataupun dia acknowledge kejayaan yang dia dah capai. Jadi perkara ini boleh motivate Shima untuk menjadi seorang yang lebih baik. Okey, itulah tadi contoh-contoh situasi yang kita boleh contohi ataupun ikuti. Jadi setelah anda belajar 2 tips dalam mengawal stres dalam jangka masa yang pendek dan juga tips mengawal stres dalam jangka masa yang panjang, anda boleh nilai diri anda sendiri. Tetapi sekiranya stres anda masih tidak dapat dikawal dengan baik, bila dah cuba semua tips yang diberikan masih tak berkesan,
sila dapatkan nasihat daripada anggota kesihatan atau anda mungkin memerlukan rujukan daripada pakar. Jadi saya harap semua partisipan yang mengikuti modul ini diberi kekuatan untuk dapat mengawal stres yang anda alami. Jadi task untuk modul ini adalah senang sahaja. Saya ingin tahu ataupun anda boleh kongsikan bagaimana anda semua mengawal stres anda, dan kalau boleh relatekan dengan konsep ideal yang kita telah belajar tadi. Jadi sila kongsikan apa yang task ini di ruangan komen di bawah ini, untuk supaya kita boleh sama-sama belajar ataupun sama-sama berkongsi dan mendapat idea yang baru dalam mengawal stres kita. Sampai itu saja. Terima kasih.